Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sidang penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama sekali lagi pada pagi yang mulia ini kita berpeluang mengadakan live ataupun siaran langsung menggunakan aplikasi TikTok. InsyaAllah live kali ini kita akan sambung bahasan kitab Risalah Kifayatul Mubtadi pada sifat yang seterusnya, iaitu sifat yang ke-12, iaitu basar. InsyaAllah kitab ini membahaskan berkaitan dengan sifat-sifat Allah, sifat-sifat Rasul dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang wajib di atas tiap-tiap mukallaf mempelajari serta percaya dan juga mengaku i'tiqad di dalam hati tiap-tiap mukallaf tersebut, juga serta berdalil tiap-tiap satu sifat tu. Yang mana wajib di sini adalah wajib syarak, dengan maksud barang siapa yang tak belajar, maka di akhirat nanti dia akan diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala kerana meninggalkan belajar ilmu fardu ain. Jadi ilmu akidah ini termasuk ilmu fardu ain yang wajib dituntut, yang wajib dipelajari oleh tiap-tiap mukallaf. Baiklah, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita teruskan dengan bahasan sifat yang seterusnya, sifat yang ke-12. Sifat yang ke-12. Baik. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Ke-12 ke-12 yakni sifat Allah Ta'ala ke-12, yang ke-12. Jadi yang ke-12 ni pada tertib sebutan sahajalah. Jadi ke-12 ni, sifat yang ke-12 maksudnya pada tertib sebutan sahaja, bukanlah pada nafsil amri, bukanlah pada sifat hakikat sifat yang sebenar, kerana sifat Allah ni sama-sama qadim lah. Tidak ada terdahulu, tidak ada terkemudian, dia sama-sama qadim. Jadi tidak ada satu yang mana satu, nombor dua, nombor tiga, empat, tak. Yang disebut di sini ke-12 hanyalah pada sebutan, tertib sebutan sahaja. Pada hakikatnya tidak begitulah. Sifat Tuhan ni dia tak ada mula, tak ada terdahulu, tidak ada terkemudian. Jadi yang ke-12 ni pada sebutan sajalah untuk memudahkan orang awam macam kita ni belajar. Baik. Qala musannif, sifat ke-12 ini sifat Allah, sifat kesempurnaan bagi Allah yang ke-12. Wajib kita percaya. Wajib di sini wajib syarak. Kalau wajib kita ni wajib syarak. Dengan maksud kalau kita tak percaya, hukum dia berdosa lah dan diseksa di akhirat nanti. Wajib kita percaya. Jadi nak percaya tu kena tahu. Jadi nak tahu tu kena belajar. Jadi wajib belajar sehingga boleh percaya. Wajib belajar sehingga boleh mengetahui dan boleh percaya. Jadi diri menuntut ilmu tu dikatakan wajib syarak. Barang siapa yang tak belajar ilmu ni, ilmu akidah ni, maka dia tu tak terlepas daripada siksaan di akhirat nanti. Dia akan kena
siksaan di akhirat nanti. Wajib kita percaya kita ni yakni mukallaf. Kita ni maksudnya tiap-tiap mukallaf. Mukallaf ni orang yang diberati hukum syarak, mereka yang berada di bawah hukum syarak, iaitu wajib, haram, makruh, sunat, harus. 5 hukum tu, mereka yang berada di bawah hukum-hukum tadilah, mukallaf. Tak terlepas, setiap perbuatan kita ni tak lepas daripada 5 hukum tadi, sama ada wajib, sama ada haram, sunat, makruh ataupun harus. Wajib kita percaya dan i'tiqad. I'tiqad ni maknanya mengaku dalam hati. Mengaku tu pula dengan yakin, dengan 100% kena yakin. Dia tidak boleh ada zan, dia tidak boleh ada syak, dan dia tidak boleh ada waham. Zan ni maknanya kalau 70 dengan 30 tu 70, dia berat sebelah banyak, 70. Tu zan. Kalau syak ni 50-50, sama berat. Di antara percaya dengan tak percaya tu 50-50. Dan satu lagi waham. Waham ni antara 30 dengan 70, 30. Dia kurang, dia ambil sebelah kurang. Jadi 3 perkara tadi tu tak boleh ada. Tak boleh ada lah dalam hati dia. Dia kena i'tiqad tu 100% yakin. Mengaku dalam hati tu 100% bahawasanya tetap, mesti dan sabit, pasti. Dalam kurungan dia kata wajib bagi Allah Ta'ala. Bila sebut wajib bagi Allah Ta'ala, bermaksud wajib akal. Berbeza dengan wajib kita. Kalau wajib kita ni wajib syarak, kalau wajib bagi maknanya wajib akal. Bezalah di antara 2 wajib ni. Wajib kita ni dengan wajib bagi ni 2 perbezaan, pengertian yang berbeza. Kalau wajib kita ni wajib syarak, maksudnya kalau kita buat dapat pahala, kalau kita tak buat dijanji seksa. Tu wajib kita. Kalau wajib bagi ni wajib akal, dengan maksud barang yang tidak terupa pada akal fikiran, kata benda tu tak ada, perkara tersebut mesti kena ada. Tu wajib bagi Allah Ta'ala. Bersifat dengan basar, maksudnya Allah tu mesti bersifat dengan basar. Tu maksud dia. Baik. Jadi wajib bagi Allah Ta'ala tu bersifat dengan basar, sifat basar. Basar erti basar. Basar ni bahasa Arab, erti basar melihat atau pelihat. Melihat ni terjemahan daripada kitab-kitab Jawi yang dulu-dulu, ulama-ulama karang dulu-dulu, kebanyakan terjemahan dengan melihat kerana bertasamuh, bermudah-mudah. Atau pelihat. Pelihat ni terjemahan daripada ulama tauhid satu ketika dululah yang terkenal, dengan panggilan Pak Daim Kah. Jadi almarhum terjemah dengan pelihat supaya memudahkan orang awam seperti kita ni membezakan di antara sifat dan takluk. Kalau sifat pelihat, kalau takluk melihat, baru ada beza lah. Bila Allah ada sifat pelihat, maka Allah pun melihat. Takluk tu dikatakan tugas sifat. Bila Allah tu ada sifat pelihat, maka tugas bagi sifat pelihat adalah melihat. Jadi melihat ni dia lebih kepada takluk lah, tugas bagi sifat pelihat. Jadi yang lebih tepatnya pelihat lah. Basar diterjemahkan dengan pelihat. Pelihat ini sifat, melihat ini tugas dia, takluk dia. Baik. Iaitu basar tu ataupun pelihat tu satu sifat yang ada. Jadi basar tu adalah satu sifat. Pelihat tu lah. Basar yang diterjemahkan pilihat itu iaitu satu sifat yang ada, sifat yang maujudi, sifat yang wujud, yang ada. Diri sifat tu ada sungguh. Sekira-kiranya Tuhan buka hijab, kita boleh nampak sifat basar tersebut dengan mata kepala kita. Kalau Allah Ta'ala buka hijab lah. Sebab apa boleh nampak? Sebab sifat tu ada sungguh. Diri sifat tu, sifat pelihat tu ada sungguh. Itu maksud dia. Lagi qadim, lagi pula sifat basar itu qadim. Qadim maksudnya sedia kala. Sedia kala ada dah. Tidak ada permulaan, tu ada sedia kala dah. Sejak azali lagi ada siap dah sifat basar tersebut. Yang berdiri, sifat basar itu yang berdiri. Macam mana yang berdiri ni? Yakni ni dia nak terang yang kata berdiri tu.
Sifat basar yang berdiri itu, yakni ni dia nak terang macam mana yang kita berdiri tu, yang ada pada zat Allah Ta'ala. Jadi sifat basar tu dia ada lah, dia tumpang pada zat Allah Ta'ala. Dia tak boleh duk asing lah. Zat asing, sifat asing, dia tak boleh. Sifat basar tersebut mesti dia tumpang pada zat Allah Ta'ala. Jadi sifat Allah tu zat yang qadim, maka sifat yang qadim tersebut tumpang pada zat yang qadim. Baik. Dengan Allah Ta'ala, ini dengan sebab. Dengan ni kalau bahasa Arab huruf ba lah, huruf ba. Huruf ba tu dipanggil ba sababiyah, dengan maksud dengan sebab. Dengan sebab Allah Ta'ala bersifat dengan sifat inilah, yakni sifat basar tadi tu. Dengan sebab Allah Ta'ala bersifat dengan sifat inilah, yakni sifat basar tadi tu, ia Allah melihat. Bila Allah tu ada sifat melihat, maka dia pun melihat lah. Kalau makhluk pun sama juga. Bila Allah Ta'ala bagi sifat melihat dekat kita, maka kita boleh melihat. Kita ni bukan melihat dengan mata. Kita melihat dengan sifat melihat yang Allah Ta'ala letak pada anak mata. Sebab tu kalau kita tengok orang buta, kadang-kadang mata dia elok, celak elok, tapi tak nampak. Sebab apa? Sebab Tuhan dah tarik sifat melihat yang Allah Ta'ala bagi padanya. Jadi kita manusia ni bukanlah melihat dengan mata, tetapi melihat dengan sifat melihat yang Allah Ta'ala letak pada anak mata kita. Sekali lagi, dengan Allah Ta'ala, yakni dengan sebab Allah Ta'ala bersifat dengan sifat inilah, sifat basar tadi tu, ia Allah melihat. Allah Ta'ala melihat ni macam mana? Yakni ni dia nak terang. Yakni ni dia nak tafsir, dia nak terang, kata Allah melihat tu macam mana? Nyata baginya. Allah Ta'ala melihat tu dengan maksud nyata baginya, bagi Allah tu. Tidak ada sesuatu pun yang terlindung, yang tersembunyi daripada penglihatan Allah Ta'ala. Nyata bagi dia. Yang dipanggil ta'alul inkishaf, nyata. Nyata baginya, bagi Allah tu sekalian perkara yang ada. Nyata bagi Allah Ta'ala tu sekalian perkara yang ada. Syarat dia benda tu ada. Kalau benda sungguh, Allah pun tak melihat. Syarat Allah Ta'ala melihat tu dengan maksud nyata baginya tu, syarat dia sekalian perkara tu yang ada. Perkara tu mesti kena ada. Baik. Sama ada perkara yang ada itu qadim, sama ada perkara yang kata ada tu, ada diri perkara itu qadim. Contohnya seperti zatnya Allah. Allah Ta'ala melihat lah. Zat Allah Ta'ala lihat sendiri. Zat dia macam mana? Melihat tu dengan maksud nyata bagi dia, bukan melihat dengan mata macam kita. Allah Ta'ala melihat tu dengan maksud nyata baginya. Jadi nyata bagi Allah Ta'ala zat dia sendiri. Sebab zat Allah Ta'ala tu perkara yang ada, yang qadim, zat Allah tu. Jadi Allah Ta'ala melihat zat dia sendiri dengan maksud nyata bagi dia. Dan sekalian sifat-sifat ma'aninya Allah. Sifat ma'ani Allah apa dia? Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Semua sifat ma'ani dia yang 7 tu Allah Ta'ala melihat. Melihat sifat-sifat ma'ani dia. Termasuk basar lah. Allah Ta'ala melihat sendiri sifat basar dia. Melihat tu dengan maksud macam mana tu? Yakni nyata bagi dia. Yang dipanggil ta'alul inkishaf. Tu perkara yang ada yang qadim, atau perkara yang ada itu baharu, makhluk. Perkara yang ada itu baharu, yakni makhluk. Contohnya seperti sekalian alam ini. Sekalian alam ni kita boleh nampak dengan mata kepala tu, benda tu ada lah. Benda tu ada, sebab tu kita boleh nampak. Dia banyak lah. Perkara yang ada ni perkara yang kita boleh dapat dengan panca indera kita, sifat panca indera kita. Boleh sentuh, boleh rasa. Kalau rasa tu masin, contohnya masin yang ada di garam, kita boleh rasa sebab dia ada. Contoh warna, warna putih, warna. Sebab apa boleh kita, sebab apa dia tu dikatakan perkara yang ada? Kerana kita boleh melihat dah. Kita boleh bau, cium bau. Benda yang berbau tu ada sebab kita boleh cium. Benda yang boleh kita sentuh. Sebab apa boleh sentuh? Sebab benda tu ada.
Jadi sekalian alam ini dikatakan perkara yang ada, yang baharulah. Maka Allah pun melihatlah sama ada perkara yang ada itu yang qadim ataupun perkara yang ada itu perkara yang baru. Maka Allah Ta'ala melihat semualah dengan maksud nyata baginya. Dan nyata bagi Allah Ta'ala akan sekalian perkara yang ada yang qadim, dengan jalan basar, dengan jalan sifat basar. Dan nyata bagi Allah Ta'ala akan sekalian perkara yang ada yang qadim, iaitu zat Allah, sifat-sifat makni Allah, dengan jalan sifat basar. Inilah yang kata nyata bagi Allah Ta'ala tadi dengan sifat basar tu, inilah dikatakan ta'alluq basar tanjizi qadim. Ta'alluq ni tuju ataupun tugas lah. Basar sifat perlihat tu lah, lihat. Tanjizi qadim, lulus sedia kala. Maknanya sejak azali lagi Allah Ta'ala dah lihat dah. Sejak azali lagi Allah Ta'ala dah lihat dah zat dia sendiri. Dan sejak azali lagi Allah Ta'ala lihat dah, melihat dah sifat-sifat ma'ani dah. Itu maksud dia ta'alluq basar tanjizi qadim, lulus sedia kala lagi melihat Allah Ta'ala akan zat dia sendiri dan juga sifat-sifat ma'ani dah. Itulah dikatakan ta'alluq, inkisyaf nyata bagi Allah Ta'ala sekalian perkara yang qadim tu, zat Allah Ta'ala, sifat-sifat ma'ani Allah Ta'ala. Maknanya sejak azali lagi Allah dah lihat zat dia sendiri, Allah dah lihat sifat-sifat ma'ani dia sejak azali lagi. Masa tu makhluk tak ada lagi, tapi Allah melihat dah, sebab zat Allah tu perkara yang ada, sifat ma'ani Allah tu adalah perkara yang ada, yang qadim. Jadi dia melihat zat dia sendiri, dia melihat sifat-sifat ma'ani dah. Baik, dengan maksud nyata bagi dia. Dan melihat dan nyata bagi Allah Ta'ala akan sekalian perkara yang ada, yang baru, dengan jalan sifat basar. Inilah dikatakan ta'alluq tanjizi hadis. Maknanya yang kata Allah Ta'ala melihat sekalian perkara yang ada yang baru itu dipanggil ta'alluq tanjizi hadis, lulus baharu. Maknanya bila timbul saja makhluk tu, maka Allah pun melihat lulus yang baharu, dia panggil ta'alluq tanjizi hadis bagi basar. Bila masa azali tu Allah Ta'ala hanya melihat zat dia dan sifat-sifat ma'ani dia, yang tu dipanggil ta'alluq tanjizi qadim, kerana ketika itu makhluk tidak ada lagi. Apabila timbul saja makhluk, maka Allah pun melihat pula perkara yang ada yang baru, iaitu sekalian alam ini. Sebab makhluk baru timbul, maka Allah pun melihat dengan jalan basar, iaitu nyata bagi dia, nyata bagi Allah Ta'ala. Baik, qala musannifu rahimahullahu ta'ala, dan wajib kita percaya. Wajib syarak. Kalau wajib kita ni mana wajib syarak, wajib atas kita. Wajib syarak dengan maksud kalau kita tak percaya, dihukumkan dengan berdosa dan akan diseksa di akhirat nanti. Dan wajib kita percaya, kita tu tiap-tiap mukallaf, orang yang diberati hukum syarak ke atasnya, mereka yang diberati hukum syarak ke atasnya, hukum syarak haram, harus, makruh, sunat, wajib, tu hukum syarak. Maknanya di bawah undang-undang syarak. Dan wajib kita percaya, yakni beriman. Jadi nak datang percaya tu atas jalan tahu dulu. Nak datang tahu tu atas jalan belajar. Innamal ilmu bitta'allum, dengan hanya saja ilmu itu dengan belajar. Dan wajib kita percaya dan i'tiqad, yakni mengaku dalam hati, mengaku dalam hati, ikat dalam hati, tambak dalam hati, bahawasanya tidak ada sama sekali,
Tidak ada sama sekali, dalam kurungan ni kita mustahil. Mustahil ni barang yang tak digambar pada akal kata ada dia. Maknanya akal tak boleh terima kata ada dia, tu dikatakan mustahil. Tidak ada sama sekali di atas Allah Ta'ala. Maknanya mustahil di atas Allah Ta'ala itu bersifat dengan lawannya, lawan basar. Jadi mustahil Allah Ta'ala tu bersifat dengan lawan bagi basar. Apa dia lawan bagi basar? Iaitu lawannya lawan basar tu buta. Buta. Jadi buta tu lawan bagi basar. Maka mustahillah atas Allah Ta'ala bersifat dengan buta, kerana diri buta itu mustahil. Diri buta itu mustahil, perkara yang mesti tidak. Maka balik akal pula hukum Allah tu mesti tidak buta. Kerana buta itu adalah perkara mustahil, perkara yang bersifat dengan mesti tidak. Maka balik akal hukum kata mesti tidak Allah bersifat dengan buta. Dan wajib mesti Allah bersifat dengan basar, dan mesti tidak Allah tu bersifat dengan buta, kerana buta itu dikatakan mustahil. Tu. Jadi mesti tidak buta. Tu. Mesti tidak buta. Dalil di atas yang demikian itu bermula dalil, yakni bukti di atas yang demikian itu yang kata Allah tu ada sifat pelihat dan Allah tu tidak buta tu. Mana ada dalil? Firman Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala maknanya dalil naqli, dalil yang diambil daripada Al-Quran, pindah ambil daripada Al-Quran. Mana ada dalil dah? Innahu bi'ibadihi khabirun basir. Ini adalah dalil daripada ayat Quran yang dipanggil dalil naqli. Erti innahu bi'ibadihi khabirun basir. Erti ni maknanya translate, terjemahan, bukan makna lah, bukan maksud. Kalau erti ni bukan maksud lain. Makna dengan maksud sama. Kalau erti lain, erti itu terjemahan. Ertinya erti innahu bi'ibadihi khabirun basir. Apa dia erti dia? Bahawasanya Allah Ta'ala dengan sekalian hambanya amat mengetahui. Sama ada mengetahui yang zahir dan batin, lagi amat melihat. Melihat tu dengan sifat pelihat lah. Allah tu melihat dengan sifat pelihat, dengan maksud nyata bagi dia. Melihat tu dengan maksud nyata bagi dia lah, bukan melihat tu dengan mata. Kita baru ni, makhluk ni, manusia ni melihat dengan mata. Allah melihat dengan sifat pelihat yang ada di zat Allah Ta'ala. Dengan adanya sifat pelihat tersebut, maka Allah pun melihat sekalian perkara yang ada, sama ada perkara yang ada itu qadim seperti zatnya dan sifat-sifat ma'aninya, ataupun perkara yang ada itu yang baharu seperti sekalian makhluk, sekalian alam ini. Tu. Maka Allah Ta'ala melihat. Syaratnya benda itu ada. Kalau benda tu tak ada, maka Allah pun tak melihat. Contoh benda tak ada macam mana? Kalau balik baharu ni, contoh kita kata bola, diri bola tu Tuhan pun melihat, sebab bola tu ada. Yang Tuhan tak melihat itu adalah bulat bola tersebut. Sebab bulat bola itu bukan benda ada, dia benda sungguh. Sungguh tak bola tu bulat? Sungguh. Maka diri bulat tu Tuhan pun tak melihat, sebab diri bulat tu bukan benda ada, benda sungguh. Yang benda ada itu adalah diri zat bola tersebut. Diri bulat bola tu tak ada. Contoh yang lain, cawan jatuh kemudian pecah. Cawan jatuh kemudian pecah. Maka diri cawan tu Tuhan melihat. Kerana apa? Kerana diri cawan tu ada, sebab kita boleh melihat. Yang tak adanya adalah pecah cawan tersebut. Diri pecah tu dipanggil benda sungguh, dia bukan benda ada. Maka diri pecah tu pun Tuhan tak melihat. Yang Tuhan melihat diri cawan tu lah, diri zat cawan tu. Lagi contoh perkara sungguh yang baharu ini, luruh buah nyor, jatuh buah nyor tu, gugur buah nyor tu.
Diri yang Allah Ta'ala melihat, diri buahnya tu, zat buahnya tu. Manakala luruh buahnya tu Tuhan pun tak melihat, kerana luruh tu bukan benda ada, benda sungguh sahaja. Balik Tuhan pula, Allah Ta'ala melihat sifat-sifat ma'ani dia, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Kerana apa Tuhan melihat? Kerana tujuh sifat tersebut adalah sifat yang wujudi, sifat yang ada sungguh. Tuhan melihat. Tujuh sifat ma'ani dia tu Tuhan melihat. Apa lagi? Tuhan melihat zat dia sendiri, Tuhan melihat juga, sebab ada. Tetapi kalau sifat salbiah, Tuhan pun tak melihat, kerana sifat tersebut bukan ada, sungguh saja. Sifat salbiah, qidam, baqa', mukhalafatu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah. Yang tu tak panggil sifat yang ada, sifat yang sungguh saja. Sungguh dah Allah tu qidam dengan maksud tidak ada mula, sungguh dah, sungguh. Diri tidak ada mula tu ada tak? Tak ada. Tu balik Tuhan lah, balik qadimnya. Jadi sifat sifat qidam, sifat baqa', semua tu Tuhan pun tak melihat, kerana sifat tersebut bukannya ada, sungguh saja. Begitu juga sifat maknawiyah, hal keadaan Allah itu berkuasa. Jadi hal ni dia duduk pertengahan di antara ada dan tak ada. Dia duduk pertengahan. Maka Tuhan pun tak melihat juga. Dia melihat perkara yang ada sahaja, iaitu zat Allah dan juga sifat-sifat ma'ani Allah. Baik, ini adalah dalil naqli, iaitu innahu bi'ibadihi khabirun basir. Artinya bahawa saja Allah Ta'ala dengan sekalian hambanya amat mengetahui. Mengetahui itu zahir dan batin. Lagi amat melihat. Melihat dengan sifat pelihat yang ada pada zat Allah Ta'ala. Melihat tu dengan maksud nyata bagi dia. Atau dalil atas yang demikian itu, bukti di atas yang demikian itu, yang mengatakan Allah tu ada sifat pelihat dan Allah itu tidak buta. Mana ada dalil? Yang ni dipanggil dalil akli. Yang kedua ni dipanggil dalil akli, dalil yang kena fikir dengan akal fikiran. Mana ada dalil? Baharu alam ini. Jadi baharu alam ini menjadi dalil, menjadi bukti yang Allah tu ada sifat pelihat. Fardu takdir lah. Kalau Allah tu tak ada sifat pelihat, macam mana dia nak buat alam ini sedangkan padanya ada penyakit, iaitu penyakit buta. Tu kalau kita fikir dengan akal lah, kita buat fardu takdir. Kita buat kalau lah Tuhan tu tak ada sifat pelihat, maka dia buta lah, dia bersifat dengan buta. Bila Tuhan tu buta, macam mana lah dia nak buat alam ini? Sedangkan yang buat alam ini mestilah sempurna, tidak ada kekurangan. Sedangkan kalau Allah tu tak ada sifat pelihat, maka dia buta. Yang mana buta itu adalah sifat kekurangan. Jadi alam ini menjadi dalil kata Allah tu tidak bersifat dengan buta, tidak bersifat dengan kekurangan, dan Allah tu bersifat dengan pelihat. Wallahu a'lam. Jadi sekat ini dululah. Ada yang tanya lah, kitab apa ni Ustaz? Saya dah tulis dah dekat tu, dekat dia punya tajuk live tu. Kitab Risalah Kifayatul Mubtadi lah. Kitab Risalah Kifayatul Mubtadi karangan almarhum Tuan Guru Haji Abu Bakar Ibrahim, mudir Pondok Bandar Hilir Sik Teluk Tua Sik Kedah. Tu InsyaAllah nah, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan, dikongsikan, mudah-mudahan menjadi kebaikan lah untuk semua dan menjadi manfaat untuk semua insyaAllah. Jadi yang nak tengok rakaman boleh tengok pada YouTube, boleh klik pada profil saya lah, dan tengok kat situ ada logo YouTube. Klik kat situ boleh masuk terus YouTube. InsyaAllah kita akan upload pada YouTube insyaAllah. Jadi sekadar itu dulu. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dan ilmah daripada kelemahan dia sendiri. InsyaAllah ada masa lagi kita akan sambung pula pada sifat yang seterusnya.
sifat yang ke-13, iaitulah sifat kalam, insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.